Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Halim Zainuddin dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenia. Kita masih lagi dalam rancangan TikTok TV yang mana kita akan jadikan sebagai platform kita untuk anak muda meluahkan segala luahan hati dan kita cuba dengar jeritan batin mereka supaya kita dapat sama-sama kongsikan dan kita mencari solusi pelbagai masalah yang dihadapi oleh remaja pada hari ini. Dan juga yang istimewa dalam TikTok TV ni, kita akan selitkan, kita akan pasakkan dengan Al-Quran supaya Al-Quran menjadi pembimbing dan juga kita punya sebagai pembantulah kita dalam sepanjang zaman, kerana Al-Quran adalah panduan sepanjang zaman. Dan juga hari ini kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa, iaitu saudara Muhammad Rizwan bin Sharif. Apa khabar Rizwan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi macam mana datang sini, naik apa? Datang sini naik kereta. Naik kereta, jam tak tadi? Tak ada jam. Tak ada jam, okey, tak apa. Ini saya nak panggil Muhammad ke Rizwan ke? Panggil Rizwan. Rizwan. Ke saya boleh panggil Wan, boleh Wan? Boleh. Boleh Wan. Okey. Jadinya Wan, sebelum kita nak ke segmen soal sharing moment lah, kita ada satu surat. Surat tau. Ini daripada orang ni anonymous. Kita tak kenal. Okay. Ini bukan surat lajang Ini surat cinta lah, macam ni lah. Macam tu lah. Okey, kita baca sama-sama. Boleh Rizwan? Panjang juga ni. Okey, kita baca sama-sama. Baik. Okey. Surat dari anak muda, keliru dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah saya namakan diri saya sebagai Tasha sahaja. Berusia 20 tahun dan sekarang sedang menuntut di dalam jurusan komunikasi di sebuah universiti tempatan di selatan tanah air. Saya sedang keliru. Perlukah saya teruskan hubungan saya saat ini dengan teman lelaki saya? Saya bercinta dengan Aiman sejak kami di sekolah menengah lagi. Dalam tempoh bercinta itu, beberapa kali saya ingin putuskan hubungan kerana saya confused. Saya menyukai Aiman kerana sifatnya yang suka mendengar dan dia juga sangat mengambil berat dan pandai mengambil hati saya walaupun berbeza universiti. Kerap kali saya bertanya kepada diri sendiri, kenapa cinta membuatkan saya tidak tentu arah? Adakah ada waktu saya sangat gembira dan terasa bertenaga dan rajin belajar ketika Aiman bersama saya? Tetapi ketika saya ada masalah dengan Aiman, saya terasa tidak mahu meneruskan hidup lagi. Sejujurnya, saya pernah 2 kali attempt nak suicide tanpa sedar dan saya terasa tidak mahu lagi sambung belajar. Akhir-akhir ini saya mula berfikir, saya belum cukup baik. Saya mula jauhkan diri daripada Aiman. Saya sedang bina kekuatan saya untuk betulkan diri saya. Rasa cinta itu memang anugerah daripada Allah, tapi kita manusia ini lebih menghargai rasa cinta itu daripada si pemberi cinta itu sendiri, iaitu Allah. Itu yang saya temukan. Saya tahu cinta dan kesetiaan saya kepada Aiman sebelum ini membuatkan saya lalai. Banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Jauh dari Aiman, hidup saya terasa kosong. Apatah lagi saat melihat teman-teman sebaya saya yang ada teman lelaki masing-masing. Ada tempat untuk mereka berkongsi cerita, namun saya rasa ingin reset hidup saya agar saya lebih tenang. Saya sedang berjuang untuk menjadi lebih baik. Selangkah, 2 langkah, kerap kali saya tersungkur. Saya perlukan kata-kata semangat dan pencerahan. Perlu dibawa ke mana cinta yang ada di dalam jiwa ini? Perlukah hubungan dengan Aiman saya teruskan atau biarlah Allah tentukan akan ke mana perjalanannya ini? Baik, kita dah baca surat daripada Tasha lah, tapi itu bukan nama sebenar. Kita just kaburkan namanya. Okey, jadinya tajuk topik kita hari ini, ya Rizwan, Wan, kita punya tajuk ni sangat dekatlah dengan anak muda, iaitu keliru dengan cinta. Tengok saya pakai baju pink ni, nampak macam cinta-cinta sikit. Okey, jadi sesuai lah Iman. Sesuai Wan kan? Okey, Wan, saya ada beberapa soalan. Soalan ni harapnya dapat di-sharekan dengan sepenuh hati. Boleh Wan? Boleh, insyaAllah. Penuh hati Okey. Boleh. Harapnya dapat share dengan penuh pengalaman sendiri. Okey. Baik. Soalan pertama. Bila cakap pasal cinta, siapa antara orang yang Wan ingat? Okey, kalau disebut tentang perkataan cinta itu sendiri, sudah tentu yang pertama sekali yang saya ingat terlintas di kepala saya, ibu bapa saya. Allah, Okey, ibu bapa saya. Betul, ibu bapa betul. Betul. Okey. Yang kedua dah tentulah family, ahli keluarga, adik-beradik, mungkin saudara dan seterusnya buah hati saya. Okey, faham. Okay. Jadi itulah antara orang-orang yang terlintas di fikiran saya jika sebut tentang cinta. Okey, bagus. Tak semestinya buah hati lah, ada nama ayah semua. Ada. Okey, kita kena balance lah. Okey, bagus. Itu soalan pertama. Soalan kedua pula, susah tak nak jaga
nak jaga cinta ni? Susah tak? Okey. Soalan tentang nak jaga cinta ni susah ke tak? Okey, dia berbalik kepada diri kita sendiri dan juga kepada persekitaran. Okey, untuk mencintai dan dicintai itu mudah sebenarnya. Tapi untuk menjaga cinta tu, ia melibatkan perasaan dan juga hati. Okey, jadi perasaan dan juga hati ni dia satu benda yang fragile, yang mudah Betul. pecah. Okey, dan kita sebagai berpasangan ni kita kena faham antara satu sama lain. Kita kena tahu apa yang orang tu tak suka, apa yang orang tu suka. Sebab tu kita perlu adanya komunikasi, adanya perbincangan. Kita kalau macam contoh kita on call dengan pasangan kita bukan saja bincang benda-benda yang asyik nak romantik semua kan. Betul. Okey, kita mesti bincang satu benda yang out of konteks yang berbentuk cinta. Seperti macam contohnya macam okey, apa yang awak tak suka sebenarnya? Okey, apa yang awak suka sebenarnya? Awak suka makan apa? Even soalan yang kecil-kecil macam tu pun kita boleh menyelamatkan diri kita daripada untuk melanggar ataupun untuk menghancurkan perasaan seorang tu. Okey, jadi kita perlu mengenali pasangan kita antara satu sama lain. Jadi untuk soalan susah atau tak untuk jaga cinta ni, ia berbalik pada diri sendiri. Sama ada kita betul-betul nak fahami, nak selami perasaan pasangan kita atau tidak. Oh, jadinya macam kalau kita nak secure kita punya hubungan tu, maksudnya kita kena matang dalam perhubungan. Ya, betul. Okey, tak semestinya kita kena cerita pasal romantik macam saya suka perkataan tu. Tak semestinya cinta ni kena romantik saja. Tapi ada kalanya kita boleh ikut konteks yang sesuai kan? Okey, betul. Saya suka dengan kenyataan tu. Okey, soalan yang ketiga. Wan. Pendapat Wan lah tentang luahan hati Tasha tadi yang dialami yang mana dia mengalami tekanan. Apa pendapat tekanan yang dihadapi oleh Tasha tadi? Okey, seperti mana yang tertulis atas surat tu sendiri, surat tu ada menyatakan bahawa yang Tasha ni dia confused dengan perhubungan dia. Okey, jadi untuk pertama sekali bila kita nak bercinta ni, kita nak ada rasa cinta ni kepada pasangan, kita kena tahu apa kita punya target ataupun apa kita punya objektif sebenarnya untuk bercinta ni. Adakah sekadar untuk suka-suka, ikut drama? Dan satu masalah yang saya perasan, kebanyakan pasangan sekarang ni dia terlampau berpaksikan kepada drama yang ada romantik je. Kalau yang gaduh-gaduh tak nak. Maksudnya suka-suka je lah. Suka-suka je. Jadi dekat situ jadi satu masalah. Yang mana kita sebenarnya kena berbalik, kita kena faham sendiri apa itu definisi cinta. Definisi cinta tu bukan tentang menyayangi semata-mata, tapi ia berkenaan dengan menjaga elok-elok apa yang kita ada sebenarnya. Sebab kalau cinta tu hilang, kalau kita ada yang baru sekalipun, tak semestinya sama dan tak semestinya lebih baik. Jadi kita kena tahu apa objektif kita. Dan yang seterusnya berkenaan dengan kita sama ada kita nak biar cinta tu sendiri ataupun kita nak lepaskan. Okey, itu kita kena bincang balik dengan pasangan kita, sama ada kita nak let go ataupun kita nak macam mana teruskan. Jadi dekat dari situ adalah komunikasi yang perlu dibuat. Okey, dan untuk Tasha, saya harap awak teruskan berjuang sebab semua orang ada perjuangan masing-masing. Dan saya yakin yang Tasha ni cukup kuat untuk menjalani perjuangan dia sendiri. Kita baca tadi pun macam dia memang nak berubah. Okey, nampaklah dia punya usaha tu. Tapi saya ada satu lagi daripada Bro Rizwan punya, Wan punya kata-kata tadi. Setiap perhubungan tu ada goal dia. Ada goal dia. Jadinya saya nak tanya apa goal Wan macam mana dalam perhubungan? Untuk setakat ni goal saya untuk ke next level lah. Itu untuk setakat ni. Next setakat level. ni lah. Tapi goal tu akan ada lah. Masih lah ada. Tapi itulah, nampak dia sekarang anak-anak muda cuma nak seronok-seronok je kan. Nak ada lepas tu tukar lain. Sekadar mengikut trend. Mengikut trend tu lah. Katanya apa, lonely kalau tak ada. Lonely. Okey, tak apa. Itu masalah yang pertama. Tapi kita ada lagi soalan lagi. Jangan banyak, ada banyak lagi soalan ni. Okey. Dari sudut pandangan Wan lah, boleh tak Wan kongsikan pengalaman sendiri bila bercinta? Okey. Bila bercinta ni kita kena ada satu komitmen. Okey, komitmen tu dia bukannya dari segi komitmen dari segi harta, dari segi nafkah, even sekecil-kecil komitmen, iaitu komitmen untuk masa. Okey, bila kita dah ada pasangan ni, kita kena set dalam minda kita yang kita ni ada satu komitmen, iaitu komitmen masa. Yang mana kalau kita betul-betul nak bercinta, kita kena pastikan ada ruang untuk pasangan kita, untuk tak bolehlah kita asyik sibuk nak main game, kita asyik sibuk nak melayan orang lain. Mengongkong lah. Ya, betul. Jadi kita perlu ada masa untuk pasangan kita ni, untuk kita mungkin berborak, berbincang something, mungkin dia ada masalah berkenaan dengan diri dia. Jadi kita perlu mendengar. Okay. Dan kita mendengar bukan untuk kita menjawab,
kita mendengar untuk kita faham apa situasi pasangan kita sebenarnya. Okey, itu dari cerita Wan lah, dia punya cerita penciptaan tu. Nampaklah Wan punya matang ni macam ni. Saya harap siapa yang dengar ni boleh ikut jejak Wan ni punya jalan-jalan dia supaya lebih matang dalam perhubungan, insya-Allah. Dan ada lagi satu, Rizwan. Soalan yang terakhir lah kiranya. Okey. Apa nasihat Wan buat remaja kat luar sana yang tengah struggle nak cinta? Okey. Memang nak sangat, macam apa kata, desperate lah kan, desperate. Cuba bagi pesanan. Pesanan saya daripada hamba yang kerdil ni, untuk bercinta ni, yang first kali macam yang saya sebut, kena ada goal. Apa sebenarnya niat kita nak bercinta ni? Sama ada sekadar suka-suka, nak seronok-seronok, ikut trend, ataupun kita nak ke next level, ke jenjang pelamin. Okey, seterusnya kalau nak bercinta ni, komitmen. Okey, komitmen tu kena ada. Sebab kita kena ingat, cinta tu, kalau saya tanya Halim sendiri, tahu tak bila Halim jatuh cinta dengan pasangan? Tak tahu. Tak tahu. Sebab itu soalan yang tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab cinta ni dia datang kalau kita bangun pagi, oh aku cinta dia. Okey, sebab apa? Sebab mungkin perkara yang kecil-kecil, macam contoh perkara macam kita belikan dia air, kita cakap selamat pagi. Betul. Dan benda tu perlukan konsistensi. Okey, bila ada konsisten, barulah kita punya action tu menyentuh hati pasangan kita. Jadi goal dan juga komitmen sangat penting kalau kita nak bercinta ni. Nampak kita punya jemputan kita ni memang banyak tips-tips untuk remaja-remaja kat luar sana untuk cuba ikut hubungan yang matang lah, kiranya hubungan yang matang, supaya kita punya goal, kalau kita goal kita insya-Allah kat dalam perkahwinan lah, supaya insya-Allah kita akan diberikan hubungan yang lebih baik, insya-Allah lah. Okey, Wan, kita akhir segmen ni kita akan cuba istighfar supaya segala masalah ataupun isu-isu kita berlaku dalam diri kita dapat dibantu oleh Allah, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Okey, boleh Rizwan? Kita sama-sama. Okey, sama Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, secara konklusinya saya dapat simpulkan, hubungan yang matang adalah hubungan yang menjaga komitmen kita bersama pasangan. Jadinya saya ucapkan terima kasih kepada Rizwan atas perkongsian hari ini yang banyak sangat tips-tipsnya untuk anak muda guna, dan kita dapat cuba amalkan di masa akan datang. Baik, kita jangan lupa, kita akan jumpa sebentar lagi. Baik, kembali kita dalam TikTok TV Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenia. Baik, untuk segmen yang kedua ni kita akan bersama-sama dengan, masih lagi dengan Rizwan. Kita akan membaca Al-Quran dari surah An-Naba. Surah An-Naba, muka surat 582 ayat 6 sehingga 11. Surah yang ke-78. Boleh Rizwan kita baca sama sedikit, boleh? Boleh. Okey, boleh. Kita sama-sama buka ayat Al-Quran surah An-Naba. Okey, kita mula daripada ayat 6 sehingga 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. Baik, kita akan tengok apa Quran kata tentang surah An-Naba ayat 6 sehingga 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, apabila kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dengan kasih sayang daripada Allah itulah yang disebarkan kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, dan kasih sayang itulah yang termeteri dan juga terpahat dalam jiwa-jiwa setiap insan, termasuklah insan-insan remaja belia yang mencari cinta. Dan Allah menyatakan dalam surah An-Naba, surah yang ke-78, Auzubillahi minasyaitonirrajim. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Sesungguhnya kami menjadikan bumi ini sebagai mahdi, sebagai buaian, tempat untuk terus mendapatkan manfaat demi manfaat. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kamu semua berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu sebagai rehat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan pakaianmu ataupun malammu sebagai pakaian. Bila kita melihat pada surah An-Naba, surah An-Naba ini adalah surah berkaitan dengan berita besar, bukan berita kecil, bukan khabar, tetapi naba. Dan Allah memulakan dengan Naba'ul Azim, itu adalah hari kiamat. Tapi Allah bawakan perspektif kepada kita salah satu perkara besar yang boleh mengunggah, boleh memporak-porandakan, boleh memecah belahkan, boleh menggegarkan kepada hati setiap insan, pasangan. Jika saudara-saudari belum lagi bertemu pasangan ataupun sudah bertemu pasangan, sebenarnya ia adalah satu perkara besar yang Allah sentuh di dalam surah An-Naba. Dan apakah yang perlu kita faham tentang perkara ini? Jika kita belum berpasangan dan kita sedang digoncang oleh pasangan, ya, kita berminat dengan girlfriend, kita berminat dengan boyfriend kita, kita kena ingat bahawa rujuklah kepada orang yang sudah berpasangan. Siapa? Ibu ayah. Ataupun mungkin kita rasa macam saya selama ini tidak bercakap dengan ibu ayah, carilah kepada cikgu ataupun pensyarah ataupun pihak-pihak yang sudah berpasangan, kerana mereka stabil seperti gunung. Tetapi orang yang belum berpasangan, sebelum bertemu pasangan, dia tidak stabil. Dan pada waktu itu, jika bukan atas dasar yang halal, bukan atas dasar yang baik, maka kesannya apa? Kesannya ialah pada waktu itu tidak stabil, dan ketika ingin mencari pasangan itu, kita mungkin akan try and error. Kita mungkin frust. Kita mungkin kerana dua pihak bercakap, walaupun satu yang si lelaki bercakap amat baik, yang si perempuan cakap amat baik, tetapi ia boleh disalahertikan kerana ada pihak ketiga yang ingin melihat bahawa dua ini silakan berpasangan dengan cara yang tidak baik, biarkan ikutku, namanya adalah musuh yang ketiga, pihak ketiga itu syaitan. Itu sebabnya kalau katakan ada perasaan itu muncul di dalam diri kita, kita tahu bahawa itu khabar yang besar. Ibu ayah ada ataupun cikgu ataupun keluarga-keluarga yang berdekatan, saudara-saudari jumpalah mereka, berborak dengan mereka, cari mereka untuk bertanya, sebenarnya A bercakap begini, apa maksudnya? B, girlfriend saya cakap begini, apa maksudnya? Biar pihak ketiga itu bukan syaitan, tetapi pihak ketiga itu mungkin ibu, mungkin ayah, mereka yang sudah berpasangan, kerana mereka lebih stabil, mereka seperti gunung yang sudah ada pasak dalam kehidupan mereka, sehingga boleh memberikan pandangan-pandangan, nasihat yang objektif, sama ada untuk tarik diri ataupun meneruskan sampai kita bertemu zaujah ataupun pasangan yang betul, sehingga kita menjadi stabil, kerana kita selama ini juga bersama dengan orang yang stabil. Memilih cinta tidak salah, tetapi yang salahnya bila kita tidak menuju kepada Allah. Jangan lupa untuk istighfar, mohon pada Allah diberikan kestabilan, diberikan ketenangan, kerana hati ini akan tenang menghadapi cinta bila kita banyak mengingat kepada pencipta cinta itu sendiri. Berjumpa dalam Tik Surah Talk Santun.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kaitkan istighfar ni dengan isu kita, iaitu sebagai solusi ataupun sebenarnya istighfar ni Wan, dia macam satu menenangkan kita supaya, sebab kita ni masih lagi banyak dosa. Kita kadang-kadang tak tenang tu sebab apa? Sebab dosa kita. Sebab tu kita digalakkan untuk istighfar, dan istighfar mohon keampunan daripada Allah supaya kita diberikan keampunan dan ridha-Nya. InsyaAllah kita jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Dulu semasa anak-anak Walid masih kecil, Walid pernah terfikir apa benda yang paling Walid takut? Hantu ke? Rimau ke? Ular ke? Dan Walid tak ketemu apa jawapannya. Sehinggalah pada satu malam, Walid bermimpi. Mimpi yang sangat menakutkan. Walid sedar sampai berpeluh-peluh. Apa mimpi itu? Rupanya Walid bermimpi, anak-anak Walid hilang. Itu buktilah secara praktikal yang menunjukkan kasih murni adalah kasih ibu bapa kepada anak-anak. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cintakan Fatimah. Dan ibu bapa pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Dan Walid faham ketika anak-anak meningkat usia remaja, anak-anak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah cinta remaja. Sebab apa? Walid pun pernah remaja dulu. Dan Walid pun pernah suka cintakan seseorang tapi ditolak, dan kita mengalami kekecewaan pada masa itu. Itu perkara biasa. Cuma apa yang penting, bila kita menghadapi masalah seperti itu, kembalilah kepada ibu bapa. Kerana mereka lah yang paling mengenali, yang paling mencintai anak-anak. Orang lain boleh buang kita, tetapi ibu bapa kita akan sentiasa menjaga kita dan cintakan kita. Dan kadang-kadang kita pun mungkin boleh keliru. Betul ke orang yang kita cintai sekarang ini adalah pasangan hidup yang akan membahagiakan kita dunia dan juga akhirat? Oleh sebab itu, percayalah kepada nasihat ibu bapa. Dan yang paling penting, minta kepada Allah. Pilihan Allah tidak akan silap. Kadang-kadang orang yang kita cinta sekarang ni, kita rasa dia dah orangnya. Tetapi tak semestinya dia itu adalah orang yang membahagiakan kita. Jadi mintalah kepada Allah. Ini isteri Walid bercerita. Dia kata daripada muda lagi, darjah 6 tu dah minta dah. Ya Allah, kurniakan aku isteri yang suami yang saleh, pasangan yang saleh. Dan alhamdulillah kami bahagia bersama. Dan akhir sekali, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tergolong daripada ibu bapa, anak-anak yang menjadi penyejuk mata kepada pasangan kita, penyejuk mata kepada ibu bapa kita dan juga kepada seluruh umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan juga anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata, dan jadikan kami ini pemimpin kepada orang yang bertakwa.
Baik, untuk segmen ini kita lihat resolusi surah An-Naba bermula daripada ayat 6 sehingga 11 tik surah Tok Santun. Baik, untuk episod pada kali ini, mari kita sama-sama lihat dan hayati resolusi daripada apa Quran kata dan pesan ayah berdasarkan surah An-Naba, surah yang ke-78. Dan seperti biasa, kita akan lihat dari 3 perspektif yang berbeza, iaitu diri, keluarga dan masyarakat. Ayuh kita lihat dari perspektif diri. Yang pertama, pilih cinta yang abadi, iaitu cinta yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keluarga. Kembali kepada ibu bapa kerana mereka ialah orang yang amat mencintai kita sejak kecil lagi. Dan yang terakhir, masyarakat. Sampaikan berita besar ini kepada masyarakat bahawa cinta yang terbaik itu ialah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagi yang tertanya-tanya bagaimana untuk mendapatkan plakat digital, anda boleh dapati di bahagian deskripsi YouTube, Facebook dan Instagram TikTok TV. Baik, Wan, kita dah di segmen terakhir ni, tapi masih lagi kita kena istighfar. Sebab apa tahu? Istighfar ni anak muda ni kurang lah. Termasuk saya juga, saya pun akui saya sentap juga tak istighfar selalu kan. Tapi insya-Allah kita amalkan istighfar ni, sama-sama kita amalkan supaya jadi satu habit lah. Habit kita buat spontan ni kita istighfar. Itulah kita nak ke arah itu. Ianya sama-sama kita istighfar. Boleh Wan? Boleh. Okey, kali terakhir ni. Okey, insya-Allah sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keampunan dan juga redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Wan. Sekarang ni kita ada satu challenge. Okay. Challenge ni satu medium lah, untuk satu cara untuk tarik anak muda. Sebab kita dah cakap tadi kan, saya pun kurang juga istighfar. Jadinya kita kena challenge anak muda ni untuk dia buat istighfar. Iaitu istighfar challenge. Okey, untuk istighfar challenge ni anda semua boleh gunakan alunan istighfar yang dikompos khas oleh kumpulan Menjenai, dan juga anda boleh post di sosial media anda sama ada di IG, Facebook dan YouTube, dan jangan lupa hashtag TikTok TV dan hashtag Istighfar Challenge. Baik, sekali lagi untuk maklumat selanjutnya anda boleh layari di Facebook, IG, YouTube channel TikTok TV, dan sambil-sambil tu anda jangan lupa untuk promote FB, IG, YouTube channel dan boleh like, komen dan share, dan lupa subscribe untuk maklumat yang lebih lanjut. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudara Wan kerana sudi hadir hari ini, dan jangan lupa episod yang seterusnya dengan topik yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khutaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah